Baiklah, saya akan menerangkan mengenai Abdullah bin Abdul Kadir Munshi. Kami bertiga telah bersepakat untuk memilih artikel kemenyandian Abdullah Munshi sebagai tokoh bahasa, sastrawan dan kewartawanan. Saya akan menerangkan mengenai biodata Abdullah bin Abdul Kadir Munshi. Nama penuh beliau ialah Abdullah bin Abdul Kadir Munshi. Tarikh lahir beliau ialah 1796. Tempat lahir beliau di Melaka dan tarikh beliau meninggal dunia pada 1854 di Singapura. Pendidikan dan kerjaya beliau ialah beliau telah menerima pendidikan awal di madrasah dan kemudiannya bekerja sebagai guru dan penulis. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai pegawai kerajaan di Singapura dan terlibat dalam pelbagai aktiviti sosial dan kebudayaan. Sumbangan beliau kepada bidang kesastrawan ialah Abdullah Munshi dikenali sebagai pengarang karya-karya penting seperti Hikayat Abdullah yang merupakan autobiografi yang memberikan pandangan mendalam tentang kehidupan masyarakat Melayu pada abad ke-19. Beliau juga menulis tentang pelbagai topik termasuk adat resam, bahasa dan budaya Melayu serta mengkritik keadaan sosial pada zamannya. Terusnya pembincangan kita akan diteruskan oleh saudari Wahadatul Aisyah. Baiklah saudara. Seterusnya saya akan memulakan pembincangan dengan keutuhan wacana, iaitu keutuhan wacana merujuk kepada kebolehan artikel untuk menyampaikan idea utama dengan kohesif dan koheren, iaitu artikel ini menggunakan kaedah analisis kandungan untuk meneliti peranan teori pembelajaran sosial dalam perkembangan Abdullah Munshi. Dalam satu petikan, penulis menjelaskan pengaruh persekitaran Abdullah dengan berkata, tingkah laku pembelajaran Abdullah dipengaruhi oleh persekitaran melalui interaksi kognitif sehingga membentuk sebagai seorang munshi. Muka surat 167. Seterusnya adalah sumber rujukan. Rujukan yang kukuh dan sahih penting dalam mengukuhkan hujah artikel dan memastikan kebolehpercayaan. Iaitu contohnya, artikel ini menyenaraikan pelbagai rujukan seperti teori pembelajaran sosial oleh Bandura dan model strategi pembelajaran bahasa oleh Oxford. Ini digambarkan dalam ayat berikut, iaitu penulisan ini menggunakan teori pembelajaran sosial Bandura serta model strategi pembelajaran bahasa Oxford untuk memahami pembentukan diri Abdullah sebagai seorang ilmuwan bahasa. Muka surat 167. Okey, seterusnya kejelasan bagi Abdullah Munshi. Definisi, kejelasan bermaksud maklumat dapat difahami oleh pembaca tanpa kekeliruan. Contohnya, penulis menyampaikan kaedah pembelajaran Abdullah melalui latihan menulis dengan jelas. Okey. Seterusnya, latihan imlat melaksanakan setiap hari selama 2 jam untuk memantapkan kemahiran menulis Abdullah. Dengan setiap latihan disemak bagi memastikan tiada kesalahan huruf atau tanda baca. Penerapan nilai dan pengajaran yang jelas iaitu karya Munshi Abdullah bukan sekadar cerita tetapi juga mengandungi nilai dan pengajaran yang jelas. Beliau menyampaikan pandangannya tentang pentingnya pendidikan, perubahan sikap dan kemajuan dengan nada yang membina, menjadikan mesej dan beliau juga senang difahami dan dihayati. Baiklah, seterusnya kami akan menerangkan mengenai tokoh pasca mereka iaitu Asmah Haji Omar. Kami bertiga telah memilih artikel Kampar dalam Geolinguistik dan Geobudaya Melayu nilai ejen carian Google Scholar. Baiklah, biodata Asmah Haji Omar. Nama penuh beliau ialah Asmah Haji Omar. Beliau telah memperoleh pendidikan tinggi dalam bidang linguistik
khususnya di Universiti Malaya. Beliau telah memegang jawatan pensyarah di Fakulti Bahasa dan Linguistik Universiti Malaya Kuala Lumpur, Malaysia. Sebagai akademik beliau, Asma Haji Omar dikenali sebagai salah satu pakar dalam geolinguistik dan isu budaya Melayu. Beliau telah menerbitkan banyak artikel dan kajian yang membincangkan hubungan antara bahasa, budaya dan masyarakat Melayu, termasuk kajian tentang Kampa di Sumatera dan pengaruhnya terhadap masyarakat Melayu di semenanjung Malaysia. Karya-karyanya sering merujuk kepada sejarah dan perkembangan bahasa Melayu dan sumbangannya dalam penyebaran budaya Melayu di seluruh Nusantara. Karya terkemuka beliau adalah Kampa dalam Geolinguistik Geobudaya yang membincangkan hubungan linguistik dan budaya antara masyarakat Kampa dan masyarakat Melayu di semenanjung Malaysia. Asma Haji Omar dianggap sebagai tokoh penting di dalam bidang linguistik Melayu dengan sumbangannya yang signifikan terhadap pemahaman tentang perkembangan bahasa Melayu. Beliau juga aktif dalam penyelidikan mengenai pengaruh sejarah terhadap bahasa Melayu serta peranan bahasa dalam pembentukan identiti budaya. Okey, seterusnya keutuhan wacana bagi Asma Haji Omar. Artikel dalam dokumen ini, Kampa dalam Geolinguistik dan Geobudaya Melayu oleh Asma Haji Omar membahas hubungan linguistik, budaya dan kekeluargaan antara komunitas Kampa di Sumatera dan komunitas di semenanjung Malaysia. Misalnya, contoh kalimat dari artikel yang menunjukkan alur hubungan secara sejarah adalah Sultan Mahmud Shah, iaitu Sultan Melaka yang terakhir telah meletakkan anaknya yang bernama Raja Muzaffar sebagai Raja Kampa. Apabila Melaka jatuh ke tangan Portugis dalam tahun 1511, Sultan Mahmud telah lari ke Johor dan Bintan dan akhirnya ke Kampa. Lalu baginda makat serta dikebumikan di Kampar. Seterusnya sumber rujukan. Buku Nahu Melayu Mutakhir 1986 oleh Asma Haji Omar adalah rujukan penting dalam kajian tata bahasa Melayu moden. Diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Buku ini mengupas struktur ayat dan morfologi bahasa Melayu termasuk konsep keutuhan wacana, kohesi dan koheren dalam membentuk ayat yang bermakna. Karya ini menunjukkan bahawa bahasa Melayu adalah sistem komunikasi yang kompleks dan relevan dalam konteks sosial, menjadikan panduan berharga bagi belajar penyelidikan dan guru bahasa. Kejelasan bagi Asma Haji Omar adalah bahasa rasmi yang digunakan oleh sesebuah negara sebagai simbol identiti dan perpaduan. Antara contoh ayatnya adalah dalam kajian beliau, Asma Haji Omar menekankan pentingnya bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan untuk menyatukan rakyat Malaysia. Seterusnya, penjelasan secara terperinci terhadap istilah teknikal, iaitu beliau sering menjelaskan istilah linguistik atau sosiolinguistik yang mungkin asing bagi pembaca awam. Penjelasan terperinci ini membantu pembaca memahami istilah teknikal dan konteks di sebalik kajian tersebut. Yang penting terutamanya bagi pembaca yang kurang pengalaman dalam bidang linguistik.